أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم من يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Maksudnya, dan sesiapa yang melakukan kejahatan atau menzalimi dirinya sendiri dengan melakukan maksiat, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, nescaya akan dapati Allah amat pengampun lagi amat mengasihani. Dan sesiapa yang mengerjakan sesuatu dosa, maka sesungguhnya ia hanya mengerjakannya untuk menjadi bala bencana yang menimpa dirinya sendiri. Dan ingatlah Allah sentiasa mengetahui lagi amat bijaksana. Dan sesiapa yang melakukan sesuatu kesalahan atau sesuatu dosa, kemudian ia menuduhkannya kepada orang yang tidak bersalah, maka sesungguhnya ia telah memikul kesalahan berbuat dosa dan melakukan dosa yang amat nyata. Dan kalaulah tidak kerana limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepadamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nescaya berhasillah cita-cita segolongan daripada mereka yang bertujuan untuk menyesatkanmu. Padahal mereka tidak akan menyesatkan melainkan diri mereka sendiri. Dan juga mereka tidak akan dapat mendatangkan mudarat kepadamu sedikit pun. Dan Allah telah menurunkan kepada kitab Al-Quran serta hikmah pengetahuan yang mendalam, dan telah mengajarmu apa yang engkau tidak mengetahuinya, dan adalah limpah kurnia Allah itu kepadamu amatlah besar. Bagian pertama pada ayat yang kita baca ini, kurnia sangat besar daripada Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang beriman, iaitulah janji mengampunkan dosa. Wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsah, dan sesiapa yang mengerjakan amal yang jahat, mengerjakan dosa, sama ada dosa kecil atau dosa besar, atau menzalimi dirinya sendiri dengan buat dosa itu, summa yastaghfirillah, dia minta ampun kepada Allah, istighfar, yajidillah ghafuran rahima, nescaya dia akan dapati Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Setelah ayat ini, Allah Ta'ala memberitahu, berjanji mengampun dosa orang yang beristighfar, bertaubat, mengerjakan dosa. Mengikut Ali bin Talhah dari Ibn Abbas radhiyallahu an, ini adalah keampunan, limpah kurnia yang tak terhingga daripada Allah Ta'ala kepada siapa yang mengerjakan dosa kecil ataupun dosa besar. Ini janji daripada Allah. Allah Ta'ala sebut janji mengampunkan dosa, tak sebut dosa kecil, dosa besar. Ini terbuka. Bila dia buat dosa kecil ataupun besar, summa yastaghfirillah, dia minta ampun pada Allah, yajidillahu ghafuran rahima, dia mesti dapati Allah Ta'ala Maha Pengampun dengan penyayang. Menunjukkan besar mana dosa sekalipun, kata Ibn Abbas, walaupun dosa itu sebesar bukit buka dan gunung ganang, sebesar bumi yang sangat luas, selagi iman ada dalam diri dia, dia datang bertaubat pada Allah Ta'ala,
dengan ikhlas, taubat yang nasuha, sesal di atas perbuatannya, Allah Ta'ala mesti mengampunkan dosa ini. Ini satu janji yang sangat luas daripada Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Di samping ayat-ayat yang banyak ayat yang lain yang janji yang sama. Dalam hadis-hadis menyebut Allah Ta'ala sangat bergembira kepada hamba-Nya yang bertaubat. Lebih daripada gembira lebih daripada hamba itu. Sehingga laksana seorang yang musafir di padang pasir menunggang unta atau kuda yang penuh dengan makanan, tiba-tiba jatuh daripada kuda dia, unta dia terlepas, dia jatuh di padang pasir. Sedar-sedar kuda dia tak ada, makanan tak ada, tak ada harapan untuk selamatkan diri. Dia kejam mata, celak, tiba-tiba kuda yang bawa makanan, unta makanan mari balik. Lalu dia sangat gembira sehingga latah. Ya Allah, aku Tuhanmu, hamba aku. Jadi terbalik. Itulah bandingan gembira Allah Ta'ala kepada hamba yang bertaubat kepadanya. Disebut dalam hadis. Dalam hadis yang lain, sekiranya hamba-Ku datang membawa dosa sepenuh bumi, bertaubat padaku, aku beri padanya keampunan sepenuh bumi juga. Tuhan kata. Itu janji Allah Ta'ala. Dengan syarat seorang itu beriman kepada Allah. Kalau kafir tak ada apa, kena beriman. Orang itu percaya pada Allah Ta'ala, dia buat dosa besar mana pun, sama ada dosa kecil, dosa besar, dosa minum arak, dosa berzina, dosa berjudi, dosa tipu orang, dosa sebagainya. Dia beriman, percaya pada Allah Ta'ala, dia bertaubat, Allah Ta'ala tetap mengampunkan dosa ini. Ini janji daripada Allah. Diriwayatkan seorang perempuan menemui Abdullah bin Mughaffal, seorang ulama yang terkenal. Perempuan itu datang depan dia, tanya dia bagaimana ada seorang perempuan dia mengandung, berzina, mengandung. Beranak, dia bunuh anak dia. Dia bunuh anak dia. Macam mana? Allah Bapa kata, masuk neraka. Kata Allah Bapa. Menangis perempuan tu. Rupanya dia sendiri. Yang buat dosa tu dia sendiri. Menangis, dia berundur dan akan menangis. Kemudian, dia ingat ke ayat Quran dia baca tadi. Firman Allah Ta'ala, Man ya'mal su'an yazlim nafsahu yasrafillah yajidillahu ghafurur rahimah. Barang siapa yang buat amal yang jahat, dia zalim diri dia sendiri, kemudian diberi serpa pada Allah Ta'ala, nasib dia dapati Allah pengampun lagi penyayang. Panggil semula. Lalu panggil perempuan yang mari balik. Lalu Allah Ta'ala janji nak ampun dosa. Tuhan ampun dosamu dengan sekat mu istighfar sungguh-sungguh, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Perempuan itu sapu air mata, tak jadi menangis. Macam-macam peristiwa di mana cara istighfarnya sama ada sebut astaghfirullah atau apa sahaja istighfar yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis dengan lafaz istighfar. Ataupun dengan sembahyang 2 rakaat sunat taubah yang terkenal. Ini disebut dalam hadis juga. Ada seorang sahabat datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, punuh dah saya Rasulullah. Abira, punuh dah saya. Punuh apa? Nabi kata, saya jumpa ni orang puang. Saya pun heret dia, peluk dia, cium dia, sama saya tak berzina je. Punuhlah saja. Nabi kata, mu semayang 2 rakaat. Lalu dia pun ambil semayang 2 rakaat. Allah Ta'ala kata, innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya amal yang baik menghapuskan amal yang jahat. Dikenali dengan sembahyang sunat taubat. Disebut dalam hadis bagaimana seorang yang bunuh 99 orang. Tanya Tok Lebah, acak kali dah cerita ni.
Tok Lebah kata, mu jahat sangat, tu ada apa? Dia bunuh Tok Lebah jadi 100 orang. Kita tanya orang alim kata, Tuhan ampun, jangan putus asa. Lalu dia pun, tapi mu jangan duduk kapung mu ke lain. Tak dia duduk di kapung ni, kawan orang jahat. Dia pun biasa apa? Pergi kapung lain, mati tengah jalan. Balah malaikat rahmat, malaikat azab. Akhirnya malaikat rahmat ambil dia ampun dosanya. Bunuh orang 100 orang. Tuhan ampunkan dosanya. Nabi Musa alaihi salam, kisah Nabi Musa. Dia jadi anak akak Firaun. Bila jadi orang muda gagah perkasa, dia keluar jalan di bandar berjumpa dengan seorang Bani Israel. Baluh orang Qibti, kaum Firaun. Lalu Bani Israel minta tolong dia. Nabi Musa kocoh mati. Mati, kuat Nabi Musa ni. Sampai mati orang, mati. Musa istighfar pada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ampunkan dosanya. Allah Ta'ala ampunkan dosa. Dia bunuh orang. Tuhan ampunkan dosa. Nabi Musa AS. Berlaku Nabi Musa sendiri. Tuhan ampunkan dosa dia. Tuhan latih jadi Rasul pula pada tu. Jadi Nabi. Menurut Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan sebab itu, seorang yang beriman jangan putus asa. Dan mengikut hadis, mengikut para ulama. Orang yang kena hukum hudud, lebih baik dia sembunyikan kesalahan dia daripada orang. Kecuali kerana dia nak tanya ulama, dia nak tahu. Nak tanya hukum, tak apa. Sembunyikan. Bertaubat dia dengan Allah Ta'ala. Walaupun dia sebut dalam hadis, ada orang surah diri betul jatuh hukum hudud atas diri dia. Tetapi lebih afdal sembunyikan dosa itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Lebih afdal daripada surah diri dijatuhkan hukuman hudud. Ini. Pahala istighfar ni sangat besar. Sangat besar. Kita kena percaya. Allah Ta'ala Maha Pengampun. Allah Ta'ala bila kita percaya pada dia, dia mengampunkan dosa, maka Allah Ta'ala sayang kepada kita. Dengan syarat orang tu beriman. Jangan tak beriman. Tak percaya pada Allah Ta'ala. Kalau tak percaya pada Allah, tak ada apa. Syaratnya iman tu kena ada. Kalau iman ada, mesti Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Wa man yaksib isman fa innama yaksibuhu 'ala nafsihi wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesiapa yang buat dosa, maka dia tanggung dosa diri dia sendiri. Allah Ta'ala Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Bang siapa yang buat dosa, dia tanggung sendirilah. Dia tak tanggung dosa. Orang lain tak boleh tanggung. Jangan kata membuatlah aku tanggung dosamu. Tak. Orang tak boleh tanggung dosa kita. Kita buat, kita lah tanggung. Kita lah tanggung. Walaupun ada orang kata membuatlah, tak apa aku tanggung dosamu. Tak. Orang yang buat dosa tu tanggung sendiri dah. Itu hukumnya. Wa man yaksib khati'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtanan wa isman mubina. Barang siapa yang buat dosa, buat satu kesalahan jenayah. Dalam ayat yang kita baca dulu. Dia curi, dia susuk barang, dia kata orang lain curi. Fitnahkan orang. Barang siapa yang melakukan dosa, kemudian dia tuduh orang lain buat dosa. Nak lepas diri dia. Fitnahkan orang lain. Maka tanggunglah dia dosa yang sangat nyata. Tanggung dosa sangat nyata. 2 kali dosa. Dosa fitnah orang dosa dia buat dosa tu. Berat dosanya. Fitnah orang ni tidak boleh. Kalau kita buat dosa, kita sendirilah tanggung. Jangan selik pada orang lain, tidak boleh. Falaula fadlullahi 'alaika wa rahmatuhu lahamma ta'ibatun minhum an yudilluka wa ma yudilluna ila anfusihim. Kalau tidak kerana kurnia Allah pada wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rahmatnya, nescaya golongan-golongan yang sesat, yang munafik itu akan menyesatkan wahai Muhammad, dan mereka tidak menyesatkan melainkan diri mereka sendiri. Iaitulah mereka yang buat fitnah ni jumpa dengan Nabi, nak rosakkan Nabi. Dia curi, tuduh pada orang lain, pergi kat Nabi, suruh Nabi hukum orang lain. Tujuannya merosakkan Nabi. Allah Ta'ala tetap selamatkan Nabi. Orang yang buat fitnah itulah tanggung diri mereka sendiri. Fitnah hebat. Wa ma yadurrunaka min syai'. Mereka tidak boleh mudarat kamu sedikit pun wahai Muhammad. Allah Ta'ala selamatkan Nabi daripada fitnah itu.
Mengikut riwayatnya, yang dituduh itu seorang Yahudi. Bukan orang Islam pun. Yang dipitnah itu, mengikut satu riwayatnya. Orang munafik tuduh seorang Yahudi. Yahudi itu tak bersalah. Nabi hampir nak hukum Yahudi itu. Bila Tuhan turun ayat yang dulu kita baca itu, Nabi tak ada dihukum. Nyatalah. Itu fitnah. Dia nak rosakkanmu. Banyak dalam sejarahnya orang Yahudi masuk Islam. Boleh tengok Nabi itu adil. Nabi ni adil sungguh baik sungguh. Menyebabkan orang kafir masuk Islam. Ini kita lihat bagaimana berlaku di Gaza. Bila orang golongan mujahidin Hamas, puak-puak Islam ambil tawanan, layang molek tawanan perang. Kerana Islam suruh wajib layang baik tawanan perang, tak boleh seksa tawanan ini. Jaga keselamatan dia, jaga makanan, jaga minuman dia, jaga. Dan Hamas bebaskan tawanan orang Yahudi terima kasih. Balik kampung dia, balik ke negeri dia, cerita kepada media dia. Puak-puak Islam ni layang baik. Beza dengan orang Islam ditawan oleh Yahudi, nya kerak tangan lah, nya repih tangan lah, nya seksa macam-macam. Beza. Ini menyebabkan seluruh dunia simpati kepada Islam. Ini berlaku. Dan ada orang kafir masuk Islam. Ini faedah perdamaian. Dengan sebab perdamaian, orang kafir masuk Islam. Bukan nak perang sama. Kadang-kadang dengan damai itu kita tunjuk bukti apa dia kebaikan Islam. Orang kafir boleh tengok. Ini berlaku. Berlaku zaman Nabi. Allah Ta'ala selamatkan Nabi bila orang munafik cuba nak fitnahkan Nabi. Dalam yang tersebut tadi. Yang orang yang dituduh selamat. Wa anzalallahu alaikal kitaba wal hikmah. Allah Ta'ala turun kepadamu akan kitab Quran dan kebijaksanaan sunnah. Nabi dipelihara oleh Allah dengan kitab dan hikmah yang luar biasa. Wa alamaka ma lam takun ta'lam. Allah Ta'ala ajar padamu apa yang kamu tak tahu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Kurnia Allah padamu sangat besar wahai Muhammad. Kerana Nabi ini jadi contoh pada seluruh manusia. Allah Ta'ala pelihara Nabi. Orang dok Nabi ini tak boleh macam ni. Dan sebab itulah yang dok Nabi ini kena hati-hatilah. Kena hati-hati nak menjatuhkan hukuman, kena hati-hati betul-betul. Kerana kita ada Quran, ada hadis jadi panduan bagi kita. Wallahu a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف يؤتيه أجرا عظيما ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيره. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka. Kecuali bisikan orang yang menyuruh bersedekah. Atau berbuat kebaikan. Atau mendamaikan di antara manusia. Dan sesiapa yang berbuat demikian dengan maksud mencari keredaan Allah, tentulah akan memberi kepadanya pahala yang amat besar. Dan sesiapa yang menentang ajaran Rasulullah, sesudah terang nyata kepadanya kebenaran, petunjuk yang dibawanya, dan ia pula mengikut jalan yang lain dari jalan orang-orang yang beriman, kami akan memberikannya kuasa untuk melakukan kesesatan yang dipilihnya, dan pada akhirat kelak kami akan memasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Dan neraka Jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Ayat ini memberi makna yang besar kepada orang yang beriman. Tidak ada kebaikan dalam percakapan banyak, khususnya membisik-bisik
antara satu sama lain. Tidak ada kebaikan di dalam najwahum, kata-kata bisikan sesama manusia, melainkan kata yang menyuruh bersedekah, menyuruh berbuat baik dan melakukan perdamaian kalangan manusia. Sesiapa yang melakukan demikian itu kerana mencari kerajaan Allah akan mendapat pahala yang sangat besar. Menunjukkan kata-kata yang baik memberi pahala yang besar. Sama ada kata yang kuat, bersuara atau bisik ke telinga kawan-kawan. Walaupun berbisik, Tuhan dengar. Kalau kata-kata itu kebajikan, dapat pahala. Seperti bisik suruh beri sedekah. Bisik suruh beri sedekah. Menyumbang, menolong orang. Termasuklah bercakap, berbisik supaya berbuat amal kebajikan. Nasihat orang supaya buat baik. Buat baik. Ataupun mendamaikan di kalangan manusia. Bisik kerana nak damaikan kalangan manusia. Kerana nak memenangkan Islam. Dia benarkan berbohong, nak suruh Islam menang. Bohong ni bukan semua berdosa. Ada bohong wajib, ada bohong dapat pahala. Untuk menakutkan musuh, menipu musuh, kita cakap bohong. Bohong. Tak jadi salah, dapat pahala. Untuk menangkan Islam. Termasuklah berbisik untuk mendamaikan orang. Mendamaikan orang. Disebut oleh Nabi, Laisal kadzabu alladhi yusluhu bainan nas, fayunammi khairan aw yaqulu khairan. Bukan pembohong orang nak damaikan manusia, lalu menumbuhkan kebaikan dan berkata yang baik. Nak damaikan orang. Kita nak damaikan orang berkelahi, kena cakap pelawak lah. Tak apa. Tujuan nak damaikan orang kelahi. Tak jadi salah. Kalau royak betul, kau kelahi lagi je dah. Royak pula kawan ni kata uduh, kamu kata uduh. Tu nak belaga orang. Tu nak belaga orang. Tak betul. Kalau kita nak damaikan, jangan cerita benda buruk ni. Walaupun kawan tu kata uduh, dia molek dah. Tak apalah pelawak pun. Nak damaikan manusia, jadi pahala. Termasuklah nak mendamaikan antara suami dan isteri. Jangan kelahi dengan bini, pelawak tak apa. Dia benarkan suami berbohong, dia benarkan isteri berbohong. Supaya jangan kelahi suami isteri. Tak apa begitu. Kerana nak mendamaikan manusia. Kalau rakyat betul, jadi kelahi lah. Balik lembang. Tak boleh. Jangan cerita, tak apa. Tak jadi salah. Memang Islam menggalakkan perdamaian, termasuk perdamaian antara suami dan isteri. Saudara dan saudara. Sehingga dibenarkan berbohong. Kerana tujuan yang baik. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. Barang siapa yang buat begitu kerana mencari keredaan Allah, فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Aku akan beri kepadanya pahala yang sangat besar. Tuhan kata. Kalau tujuan kita baik, nak mendamaikan orang, nasihat orang, dapat pahala yang sangat besar. Pahala orang buat baik, pahala kita nasihat yang baik. Jadi orang baik, dapat pahala yang besar. Ini kelebihan. Kerana Islam menganjurkan kebaikan. Kalau demi nak kebaikan, bohong-bohong lah, tak apa lah. Dibenarkan. Nak mengalahkan musuh Islam. Tipu lah, tak apa. Dia tipu kita, dosa kita tipu dia, boleh pahala. Itu bezanya. Kita kerana Allah, dia bukan kerana Allah. وَمَنْ يُشَقِّ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. Barang siapa yang berpecah daripada ajaran Rasul
setelah nyata petunjuk yang benar. Petunjuk hak Nabi bawa betul dah. Tiba-tiba dia bawa hak lain. Pecah daripada ajaran yang Nabi bawa. Tipu orang pula, kecil orang pula. Ini Nabi kata. Ini Islam kata. Padahal tak betul. Sanggup cakap tak betul. Walaupun berlawan dengan Nabi. Berlawan dengan Islam. Zaman ni banyaklah. Kerana nak kesenangan dunia, sanggup lawan Islam. Ikut orang kafir, ikut musuh Islam. Kata Islam, kata ada apa? Islam kata boleh. Pecah daripada petunjuk Nabi. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Ghayra sabilil mu'minin. Mengikut jalan yang bukan jalan orang yang beriman. Nuwallihi ma tawalla. Kami jadikan dia seronok. Berasa cok, berasa cerdik, berasa bijak. Munak sangat tu kata. Dia berasa bijak. Berasa tak apa. Tuan jadikan manusia macam ni leka. Dia berasa tak apa. Buat lagi. Buat lagi. Allah lah. Mu nak lawan Islam kerana dunia. Sanggup lawan Islam. Katanya Islam kata tak apa. Islam kata begini-begini. Kelentong macam-macam. Tak boleh. Walaupun berlawan dengan Nabi, berlawan dengan Islam. Nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan dia apa yang dia nak. Tuan kata. Jadikan dia seronok dengan kerja-kerja untuk lawan Islam ni. Guna ayat Quran, guna hadis Nabi, guna macam-macam. Boleh berlaku. Tipu orang bodoh. Ni Islam kata begini, kata begini. Padahal hakikat Islam yang lain. Kami biarkan dia. Dalam keadaan begitu. Wa nuslihi jahannam. Kami nyalakan untuk mereka api neraka jahannam. Nabi amaran. Orang ni Tuhan nyalakan ke dia untuk api neraka jahannam. Kalau boleh duit pun, makan duit api neraka. Senang api neraka. Senang api neraka. Makanan neraka. Minum neraka, air neraka. Wasa'at masirah. Dan seburuk-buruk tempat untuknya. Di sinilah kita kena bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kena ikhlas dalam menegakkan Islam. Kalau Islam kata begitu, begitulah. Kalau kita kata, kita silap. Kita cakap salah. Undur balik. Tak apa dah jadi salah. Ini tak mau undur. Orang macam ni, Tuhan jadikan dia leka. Walaupun dia tahu dia salah, dia bertahan kesalahan dia. Tuhan jadikan dia galik. Seronok. Gembira. Kerana menang berhujah. Tak apalah. Aku biarkan Tuhan kata. Tapi ingat, dinyalakan untuk dia api neraka. Na'udzubillah min dzalik. Minta perlindungan dengan Allah dari begitu. Wallahu a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu apa juga. Dan akan mengampuni yang lain daripada kesalahan syirik itu. Bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut perbuatan hukumnya. Dan sesiapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu juga, sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Ayat ini menyatakan bahawa Allah Ta'ala tidak mengampun dosa orang syirik. Melantik Tuhan yang lain daripada Allah. Syirik ni ada dua. Syirik jali, syirik yang nyata. Dan syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Yang nyata ialah yang sembah berhala, sembah manusia, lasik Tuhan lain pada Allah Ta'ala, menganggap
Orang lain beri rezeki, bukannya Allah Ta'ala beri rezeki. Percaya pada Tuhan yang lain daripada Allah. Ini syirik yang nyata. Syirik yang nyata ini menghapuskan iman, membatalkan iman. Menyebabkan semua amalan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala ada ampun dosa yang syirik ini, melainkan dengan mengucap semula, membatalkan syirik itu. Kedua, syirik sembunyi, iaitulah riak. Buat ibadat nak tunjuk ke orang, nak masyhurkan diri. Ini syirik yang tersembunyi. Syirik sembunyi ini menghapuskan dosa, menghapuskan pahala. Menyebabkan amalan tak ada pahala. Jadi begitu. Iman tak batal. Yang batal iman adalah syirik yang nyata, yang jelas. Ini berkait dengan peristiwa dalam ayat yang terdahulu, seorang yang memfitnahkan orang lain, mencuri. Dia curi barang, senjata, letak dalam guni gandum, gandum tumpah, letak rumah orang tuduh orang lain. Fitnahkan orang. Allah Ta'ala selamatkan. Kemudian orang yang buat fitnah ni lari ke Mekah, murtad, keluar daripada agama Islam. Syirik, bila keluar daripada agama Islam, Tuhan tak ampun dosa dia. Semua amalan dia ditolak oleh Allah Ta'ala. Menunjukkan bahawa semua dosa manusia lain pada syirik Allah Ta'ala ampun. Disebut dalam hadis-hadis yang banyak. Orang bunuh orang, Tuhan ampun. Orang berjudi, Tuhan ampun. Orang berzina, Tuhan ampun. Orang minum arak, Tuhan ampun. Orang tinggal sembahyang, dia bertaubat, Tuhan ampun. Tetapi orang yang syirik dengan Allah, Tuhan tak ampun sekali-kali. Dia mengaku ada Tuhan lain Allah Ta'ala, minta dengan Tuhan lah. Tak diampun dosanya. Dan sebab itu, seseorang itu wajib menjaga iman dia. Kalau iman dia batal, syirik, dihapuskan pahala-pahalanya, tak diampunkan dosanya dengan syirik itu. Terbatal amalannya. Disebut termasuklah Nabi-Nabi. Tuhan beritahu kepada Nabi, "Walaqad uhiya ilayka wa ila allazina min qablik, la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin." Jika sekiranya mu sendiri, wahai Muhammad, melakukan syirik terhadap Allah Ta'ala, diwahyukan kepadamu dan Rasul sebelum padamu, kalau mu syirik, terbatal amalanmu. Di akhirat kamu termasuk orang yang rugi, termasuk Nabi sendiri. Pada Nabi tak syirik. Kerahnya amalan. Kerahnya amalan terhadap dosa syirik ini. Amalan Nabi pun ditolak kalau ada syirik. Tapi Nabi mustahil syirik. Tak syirik sekali-kali. Menunjukkan bahawa syirik ini dosa yang sangat besar. Yang paling besar sekali. Tak diampuni oleh Allah Ta'ala. Disebut dalam hadis, sekiranya hamba-Ku datang kepadaku sepenuh langit dan bumi dosa, selagi dia beriman kepada Allah, Aku ampunkan dosanya sepenuh langit dan bumi. Maka orang yang beriman jangan putus asa. Selagi iman dia ada, dia kena bertaubat pada Allah Ta'ala. Selagi pintu taubat tak ditutup. Tutup pintu taubat bila nyama sampai ke halqam. Bila matahari naik dari arah barat. Nyama sampai ke halqam macam Fir'aun. Nyama di halqam baru nak bertaubat, Tuhan tak terima dah. Matahari berpusing naik belah barat. Menandakan dunia akan kiamat bila masa saja pintu taubat ditutup. Selagi nyawa belum sampai ke halqam, selagi matahari belum naik arah barat, Allah Ta'ala buka pintu taubat kepada mereka yang beriman, yang tak syirik. Allah Ta'ala jadikan sebab turun ayat ini berkait dengan orang curi,
lari kemudian murtad, keluar daripada Islam. Kalau dia dah keluar daripada Islam, dia bertaubat, diampunkan dosanya. Bila keluar daripada Islam, tak diampun dosanya. Dosa syirik bergantung dosa-dosa yang lain. Semua amalan-amalan yang baik dibatalkan oleh Allah. Itu bahayanya syirik ini. Dengan sebab itu, kita kena jaga iman kita. Jangan batalkan dua kalimah syahadah kita. Percaya tak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah. Saya orang tu percaya tak ada Tuhan sebenar melainkan Allah Ta'ala, dosa dia banyak mana pun, kalau dia bertaubat, diampuni oleh Allah Ta'ala. Sama ada dengan rahmatnya, dengan syafaat Nabi, syafaat malaikat, dengan rahmat Allah Ta'ala. Selagi dia beriman pada Allah Ta'ala. Kalau iman tak ada, jawab dia habis. Dia hapuskan amalannya, tak diterima taubatnya. Ini bahayanya syirik. Syirik dosa yang paling besar sekali. Barang siapa waman yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesiapa yang menyentuhkan Allah dengan sesuatu yang lain, maka dia sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Sejauh-jauhnya. Disebut dalam kisah Nabi Musa. Nabi Musa gocoh orang. Pada masa dia tak jadi Rasul lagi. Mati orang. Nabi Musa bertaubat. Tuhan ampunkan dosanya. Ampunkan dosanya. Kerana dia bela orang dia yang balas dengan orang kafir, dia gocoh mati. Lepas tu Nabi Musa bertaubat. Lalu Tuhan ampunkan dosanya. Dia buat pada masa dia tak jadi Rasul lagi. Menandakan dosa orang yang beriman diampuni oleh Allah Ta'ala. Disebut dalam hadis bagaimana seorang yang bunuh 100 orang, diampunkan dosanya. Pembunuh 100 orang, diampunkan dosanya. Kerana dia masih ada iman. Percaya pada Allah Ta'ala. Begitulah dalam hadis-hadis yang banyak menunjukkan bahawa orang yang beriman ni, Tuhan buka pintu taubat pada dia. Disebut dalam hadis Qudsi. Ada seorang hamba-Ku, Tuhan kata dia buat dosa. Kemudian dia bertaubat. Dia bertaubat, aku ampunkan dosanya. Dia tahu dia ada Tuhan yang mengampunkan dosa. Dia taubat dengan ikhlas. Sungguh-sungguh ikhlas. Tiba-tiba buat dosa pula. Rajuk buat dosa pula. Dia bertaubat pula. Dia bertaubat sungguh-sungguh dengan ikhlas. Tak ada niat nak buat dosa. Tuhan ampunkan dosa dia. Aku ampunkan dosa dia. Dia kenal dia ada Tuhan mengampunkan dosanya. Tiba-tiba buat dosa pula, Tuhan kata. Dengan kelemahan dia. Dia tak mau buat dosa. Bila nak tahan hawa nafsu dia, buat dosa pula. Dia berkata, aku ampunkan dosa. Dia kenal dia ada Tuhan mengampunkan dosa dia. Begitulah luahnya pintu taubat dibuka oleh Allah Ta'ala kepada mereka yang beriman. Maka kita ambil peluang daripada pintu taubat ini. Disebut dalam hadis Nabi beristighfar 70 kali. Ada riwayat kata 100 kali. Nabi dia tak ada dosa beristighfar sampai 70 kali, 700 kali. Nabi tak dosa beristighfar. Maka kita yang berdosa ni lebih layak daripada istighfar. Kalau orang tu ada iman, kadang-kadang kebajikan dia buat, hilangkan dosa. Dia ambil wudu, hilangkan dosa. Dia mandi wajib, hilangkan dosa. Dia bersedekah, hilangkan dosa. Dia semayang, hilangkan dosa. Semayang jemaah, hilang dosa seminggu. Puasa Ramadan, hilang dosa setahun. Hilang dosa dengan amal kebajikan. Kalau dia ada iman. Itu pentingnya iman ni. Hilang dosa dengan taubat dan lain-lain. Dosa dengan manusia, minta maaf. Tak ada dia mati. Istighfar pada Allah Ta'ala. Istighfar untuk orang yang kita bersalah dengan dia. Takut jadi fitnah yang besar. Dia ngaku depan dia, jadi dosa lebih besar lagi pula. Istighfar. Allah Ta'ala ampun dengan kita, ampunkan dia. Itu luahnya pintu taubat kepada mereka yang beriman. Wallahu a'lam.